Kita sama-sama sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT mengembalikan semula suasana di Malaysia ni dan seluruh dunia dan suasana yang sihat, suasana aman daripada segala peperangan, segala penyakit dan segala-galanya. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Dan hari ini saya yakin ramai yang beberapa kalang kabut. Saya pun sedang menunggu mesyuarat daripada jemaah madrasah. Kalau dikatakan cuti, maka saya kena balik Kelantan lah, ambil anak. Fikir nak ambil berapa orang pula. Tapi saya cadangkan supaya tak habis bercuti. Mana teruskan belajar sebab ada orang duduk kat sana tak ada masalah. Tapi kalau balik, anak-anak balik ke rumah, kita bimbang kukuk di mana-mana lah. Tapi wa'alazubillah mizalik lah. Apapun, sekali lagi sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala setiap kali sujud dan rukuk dan sujud kita supaya Allah Ta'ala mengangkat musibah ini dan mengembalikan kita kepada keadaan asal dan sentiasa istiqamah kita dalam keadaan kebenaran. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT dan kita sama-sama dapat berkumpul di syurga Allah SWT, insyaAllah. Terima kasih sahabat saya, Cikgu Safizi, Puan Maimun mantan kita dah. Dan semua sekali lah, sahabat yang saya muliakan, insyaAllah. Kita sambung pada ayat yang ke 7 ke 8, yang ke 7 dan ke 8. Itu ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu saja. Tapi dia punya dalam kitab Ibn Katsir ni dia perbincangan agak panjang sedikit, campur dengan hadis-hadis Nabi tentang khairan yarah. Khairan yarah. Syarran yarah tak banyak. Khairan yarah banyak. InsyaAllah kita bincanglah sesepat yang mungkin, campur dengan kitab-kitab yang lain, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okay, jadi dua ayat itu, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Kita lihat dari segi susunan, dari segi susunan ayat tu. Allah sebut baik dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau kita tengok Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaikum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu ulaikum khairul bariyah. Maknanya kalau dalam surah Al-Bayyinah kita perhati, Allah Ta'ala sebut ahli neraka dulu dalam Bayyinah tu. Kita tengok sebelum ni, ayat sebelum ni kan, surah sini. Kenapa begitu Allah sebut? Kalau Bayyinah tu kita dah bincang kenapa Allah sebut innal ladzina kafaru dulu. Allah sebut orang kafir dulu. Barulah sebut balasan bagi orang yang beriman, ula khairul bariyah. Kenapa? Kerana kita ada bincang sebelum ni, sebab ayat mula-mula tu membincangkan tentang keadaan orang kafir yang tidak beriman dan tidak percaya pada Islam, tapi sebelum dia percaya, kemudian setelah datang Nabi, dia lagi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka jadi syirik pula kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut orang kafir dulu, kemudian barulah sebut tentang kebaikan ataupun orang yang baik. Tapi kalau kita perhati dalam surah surah Zalzalah ni, Allah sebut orang baik dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa? Kalau kita perhati, Allah Ta'ala sebut sini tentang perkhabaran tentang ancaman bagi orang yang kita kata mungkin lupa dengan kiamat sebagainya. Allah Ta'ala peringatkan tentang hari goncangan nanti. Nah, jadi bila berlaku hari goncangan ini, orang yang baik dia akan rasa lain, dia akan rasa tenang, dan dia akan dengan kebaikan. Tapi kalau orang yang jahat, dia akan berkesudahan dengan keburukan. Dan sini juga kita boleh tengok susunan ayat Allah Ta'ala sebut itu, dia tidak, seolah-olah pada peringkat awal tu dia tidak
Allah tidak beritahu siapakah orang yang terlibat dengan goncangan ini. Sebab semua orang terlibat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan. Semua manusia tanya, "Malaha? Apa hal ni? Apa berlaku ni?" Jadi Allah Taala dahulukan orang baik. Untuk menenangkan keadaan ni Allah dahulukan orang baik. Iaitu kalau siapa baik, okey. Tapi kalau siapa tak baik, situasi ni tidak okey. Sebab tu, sebab ini mereka sekalian, berdoalah supaya kita ni bukan menjadi umat yang benar-benar kita kata apa? Kita ni sudah umat akhir zaman, tapi umat yang terlibat dengan goncangan ni. Sebab apa? Masa goncang ni sudah ada orang mati kan? Orang mati tu akan hidupkan balik. Tapi orang tak mati tu, dia akan menghadapi goncangan itu. Sebab tu kalau boleh, jangan pada waktu kita ada. Sebab apa? Sebab dahsyat punya goncangan itu, sangat dahsyat. Kita dah bincang semalam. Malam tadi pun saya tengok dalam YouTube bagaimana kawah gunung berapi itu, kawah gunung berapi. Ada pengkaji apa nama dia punya dia panggil apa? Sebelum jadi lava tu dia panggil apa? Cecair dia tu sebelum dia keluar jadi lava tu, dia turun sampai dekat dengan kawah tu. Dia pakai alat baju kalis api tu. Dia turun dekat. So, dia pun tengok, ya Allah, air menggelegak. Lava tu meletup-letup. Kalau jatuh, Assalamualaikum. Itulah gambarannya kalaulah betul-betul berlaku kiamat. Seperti berlaku zalzalah tadi, goncangan ni keluar semua. Benda dalam perut bumi tu keluar. Termasuklah lava tu ke, ataupun emas perak semua akan keluar. Jadi sebab kalian, supaya kita tidak terlibat dengan betul-betul goncangan itu, mana kita dah mati, kemudian bila berlaku goncangan, barulah kita dihidupkan sebelum. Pasal kita keluar daripada kubur sebab goncang tadi. Masa tu orang hidup dah lagi. Pada nak kiamat dah. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita akan berharap pergi ke dalam kepada masyarakat. Jadi kisah saya itu sekali lagi sebut sebab tu Allah Ta'ala dari segi keadaan penyusunan ayat tu dia bukan saja-saja Allah sebut kenapa begini dulu, kenapa itu dulu. Mesti ada sesuatu di sebalik penyebutan ataupun dahulu atau kemudian dalam ayat yang Allah Ta'ala terangkan. Ini semua kita kena tengok dalam usul tafsir lah. Dalam usul tafsir. Ataupun apa nama kita kata dalam falsafah Al-Quran itu. Dari segi hurufnya sebagainya. Wallahu a'lam itu. Okey, kemudian di sini kita nak bincang ni hadis-hadis yang menyokong ayat-ayat tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Imam Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah muka surat 680 tu. Imam Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-khailu li thalathatin. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda itu, al-khail itu, kuda hebat lah. Kuda perang tu, ataupun kuda hebat lah. Ya. Bagi seseorang, dia ada 3 macam. Kuda ni ada 3 macam bagi orang. Ya. Antaranya, kalau bagi, ada seorang tu kudanya ajrun, baginya pahala. Ada seorang tu, kuda tu bagi dia sitrun, penutup daripada dosa. Ada bagi seorang tu wizrun, dia bagaikan apa nama ni, orang yang mendapat dosa, orang yang boleh dosa bila ada kuda. Saya duk tengok semalam hadis ni. Macam mana? Bila sebab tu kata-kata hikmah bila kita membaca, tengok ni, pada dulu dia belajar dah hadis Bukhari ni. Tengok, apa maksud dia? Kuda ada 3 macam, bagi orang kepala. Kita baca makna pun tak? Macam orang Kelantan panggil tak jejak. Baca makna, kita baca makna dia. Kuda itu untuk 3 orang. Ada terjemah 3 macam. 3 macam. Bagi seorang, kuda itu menjadi sumber pahala. 2, bagi seorang lagi, kuda itu menjadi penutup. Penutup apa? Dan bagi orang ketiga, kuda itu menjadi penyebab dosa. Wizr. Adapun orang yang mendapat pahala dari kudanya adalah orang yang mengikat kudanya di jalan Allah. Mengikat kuda jalan Allah. Dan dia mengembalakannya di padang rumput. Atau di perkebunan. Atau dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi pada kuda itu selama dia berada di padang rumput atau di perkebunan tersebut, maka hal itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya.
Dan jika masa pengembalannya putus, kalau dah kata terlepas, lalu kuda itu berjalan 1 atau 2 langkah daripada tempat ragut itu, maka jejak dan kotorannya menjadi sumber pahala. Ikut mana tu? Kita malah cakap bahasanya. Tarik kuda jadi pahala. Fikir. Tak. Kemudian seandainya kuda itu melintasi di sebuah sungai dan ia minum di sana, padahal pemiliknya tidak berniat memberinya minum, maka hal itu menjadi sumber pahala baginya, bagi pemilik kuda tadi. Maka kudanya bagi orang itu menjadi sumber pahala. Apa maksud dia? Dan 2, ada orang yang memelihara kuda untuk memenuhi keperluan hidup dan menjaga kehormatannya. Tetapi dia tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggungnya. Leher dan kuda dan punggung belakang kuda lah. Maka kudanya itu menjadi penutup bagi pemiliknya. Penutup apa? Dan yang ketiga, sedangkan orang yang memelihara kuda kerana sombong, riak dan membangga diri terhadap orang lain, maka kuda itu menjadi sumber dosa kepadanya. Lalu Rasulullah ditanya tentang keledai. Maka kata Nabi SAW, ma unzila alayya fiha illa hadhil ayah al-jami'atul fazzah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Allah tidak menurunkan apapun tentang hal tersebut. Ini tentang keledai. Kecuali ayat yang tersendiri tetapi luas cakupannya. Iaitu, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seperti Zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seperti Zarah, dia juga akan melihatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang berkasihan. Kalau kita tengok Adi Bukhari, tengok syarah-syarah yang lama. Tak. Lepas tu kita tengok pula. Malam tadi saya tengok dalam syarah. Syarah Bukhari Maulana Asri tahun 2003. Tahun 2003. Taik je, taik. Apa nama ni? Kuda bagi 3 macam. Tapi dalam kasih dia terjemah 3 orang. Kuda untuk 3 macam orang. Rupanya, itu kata keadaan Nabi bercakap ni. Nabi bercakap, dia cakap sikit tapi maksud dia besar. Sebab tu kita timbul berbagai-bagai khilaf. Bagai khilaf timbul dalam mazhab. Di kalangan sahabat sendiri pun, di kalangan tabi'in, kemudian ulama-ulama seterusnya. Kenapa? Kerana ilmu Allah tu maha luas. Sebab tu ada kepelbagaian. Dan kepelbagaian itu menimbulkan kemudahan bagi setiap manusia. Ada berlaku. Juga berlaku pada sahabat-sahabat. Kes tayamum, kes perceraian, kes perceraian talak 3, kes mengaku zina, dan banyak lagi benda-benda lain. Bila berlaku khilaf di kalangan sahabat, dia menjadi satu rahmat kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahmat apa? Paling tidak sahabat-sahabat ada penyelesaian. Oh begini. Sebab tu sahabat Muslim, kalau kita melihat sesuatu perkara yang orang buat ataupun orang mengemukakan suatu pendapat, kita jangan mudah mengatakan ini sesat. Tapi kita kena fikir, betul ke tidak? Tapi kalau sesat, kena kata sesat lah. Macam Syiah tu ataupun macam kita kata Mu'tazilah ke atau Qadariyah ke Jabariyah ke atau siapa sajalah yang sekarang ni izm baru ni, kalau sesat kita kata sesat. Tapi kalau belum sesat lagi, tak boleh nak kata. Banyak contoh lah. Kita tengok orang ambil wuduk pergi dalam kolam tu, dia ambil gayung letak atas bingkai kolam, dia ambil wuduk dalam tu. Dia mazhab Hanafi, dia tak ada air mustakmal. Banyak tu pun boleh. Tak, dengan niat dalam kolam. Sebab macam cerita. Cuma kita boleh tengok, tak boleh kata sesat. Bukit yang sesat pasal tak sama dengan kita. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat sendiri pun ada kepelbagaian pendapat. Lepas itulah tuan-tuan sahabat sekalian, Nabi SAW bercakap sikit tapi maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya begini. Yang pertama tu, kata Nabi SAW, bagi seseorang kuda itu menjadi sumber pahala, ialah iaitu orang yang mengikat kudanya di jalan Allah. Yang ni mewakafkan kudanya di jalan Allah. Sekarang ni maksudnya bukan kuda sajalah. Ni dulu kuda, sekarang ni kereta. Kereta ke, motor ke, van ke, beli
beli van. Wakafkan ke madrasah. Atau wakafkan kepada sekolah. Ini untuk kebaikan lah. Untuk kebaikan lah. Atau wakaf van jenazah. Atau apa saja. Wakaf ambulan. Orang tak buat wakaf ambulan. Biasanya buat wakaf untuk sekolah mak tahfiz. Kita nak cari van lain untuk sekolah tahfiz. Nak pergi solat Jumaat jauh. Tak cukup pergi Dana. tak apa. Iklan sekejap. Tapi nak sebutnya, Nabi sebenarnya kuda ni dulu. Kita tukar. Nabi kata kepada kita tidak boleh melihat pada satu keadaan. Kita tengok keadaan sekarang bukan kuda. Iaitu mewakafkan kalau tengah perang. Kita beli kereta kebal, kita wakafkan kereta kebal. Beli jet, wakafkan jet. Kita nak bawa tak naik, nak pergi perang penakut. Dah, wakafkanlah. Itu maksudnya bagi seorang itu, kuda itu sumber pahala. Bukan itu sajalah, lain-lain lagi lah tadi tu. Kemudian katalah dia mengikat kuda ni jalan Allah. Dan dia mengembalakannya daripada rumput atau di perkebunan dalam tu lama. Apa terjadi pada kuda tu selama dia pada rumput itu, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Mana dia wakaf itu, dia wakaf. Kemudian orang nak tonggal ke, nak guna buat pergi, kita kata kereta lah, makna guna untuk pergi mengajar ke, guna untuk apa sajalah. Wakaf kenderaan. Ini Nabi sebut ni. Wakaf kenderaan. Kalau motor ke apa ke, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, ya. Nah, kemudian lain-lain lagi lah termasuk kalau kuda tu berjalan 1-2 langkah kemudian kotoran menjadi sumber pahala. Apa maksudnya kotoran jadi sumber pahala tu? Ya, kalau kuda berjalan, kuda tu buai berok, tumbuh situ pula jadi baju sebagainya, dapat pahala. Tak basah-basah. Kuda tu minum air, dapat pahala. Bagi orang yang mewakafkan kuda tu, sebab dia dah wakaf kuda tu, maka kalau kuda tu minum air, dapat nikmat kuda tu selesa sebagainya, orang yang mewakafkan tu dapat pahala. Kalau kuda, kalau kenderaan, selama mana orang guna, itu. Cuma ada kadang-kadang kita silap konsep mana, katalah kita wakaf kenderaan, nanti kalau kata dah buruk, tak dapat pahala dah lah. Pahala tetap berlangsung. Pahala tetap berlangsung. Yang orang dulu kita hantar tu, katalah orang naik bank kita tu, yang kita wakaf tu, katalah kita wakaf ambulan. Orang naik bank kita tu, sihat. Sebab naik bank kita lah dia sihat, pergi hospital cepat, ke tidak mati dengan izin ta'ala. Tapi dengan izin ta'ala juga dia sihat, sebab naik ambulan kita wakafkan, dia buat kerja lain, katalah dia kerja, kemudian beri makan anak bini dia. So, sebab itu, sebab dia pergi hospital, sebab naik ambulan kita wakafkan, kita dapat pahala sampai kiamat. Walaupun ambulan kita dah jadi besi buruk, dah dilebur oleh tanah, kemudian nak jadi besi lain pula, nak buat ambulan baru pula. Katalah dah rosak. Hancur lebur lah. Jadi besi semula dah. Ambulan kita. Pahala kita tetap dapat berlangsung sampai kiamat. Sebab bukan saja ambulan itu saja, tapi jasa yang diperoleh daripada ambulan yang kita naik. Gitu kaedah dia. Bukan saja kita, tak ada ambulan habis tak pahala, habis kan dah berapa lama nak pakai ambulan. Tak. 10 tahun lama tu. Kalau tidak, dia ambil orang sakit, ambulan lama, ambulan mati, orang pun mati. Gitu. Okey, kemudian, habis itu. Kemudian yang kedua, ada juga orang memelihara kuda untuk memenuhi keperluan hidupnya dan juga kehormatannya, tetapi dia tidak melupakan hak Allah padanya. Ni orang ada kereta ni. Maksudnya kuda tu kenderaan lah. Orang ada kereta. Tapi dia tidak wakaf. Tapi kalau ada kawan-kawan dia sakit, dia tolong pergi hantar. Tu. Atau kalau dia dalam perjalanan tengok ada orang susah, dia tolong tumpangkan. Tengok orang lah pula. Tengok orang lah. Tapi maknanya buat baik. Atau buat pergi jalan anak isteri, pergi masjid, boleh pahala. Tapi pahala pada dia. Pasal dia guna untuk kebaikan. Tu kenderaan yang begitu. Jadi konteks pahalanya lebih kecil daripada yang wakaf tadi. Itu. Sudah itu. Kemudian yang ketiga, sedangkan orang memelihara kuda kerana sombong dan riak dan membanggakan diri dari orang lain, maka kuda itu menjadi sumber dosa baginya. Standard lah. Sebab tu saya tak beli superbike, saya naik super buruk. Supaya tidak sombong. Bukan begitu. Tapi dah sebut contoh begitulah. Maknanya kalau kita nak motor besar, pakai baju ni setengah jam. Pakai dia punya suit dia tu setengah jam. Naik pergi kerja 5 minit tak berbaloi dengan pakai baju. Panah motor 1 taman dengar.
Tak. 15 minit pandang waktu. Belum naik 5 minit sampai sekolah. Hai. Tahap itu kalau bodoh ada tahap 4 tu bodoh. Tak ada guna. Ya, kau curi nak berjalan jauh. Itulah inilah. Ya? Tapi tak apa lagi itu. Tapi kalau dia niat sombong, tu jadi kata kuda tadi menyebab dosa tu. Dia ada kenderaan menyebabkan dosa atau ada kuda tak dosa sebab tu. Sebab dia berniat untuk menunjuk. Atau dia beli itu bukan kerana keperluan tapi kerana kesombongan. Oh banyak kata kita. Nak naik yang mana satu ni? Nak yang satu ni semalam dah naik yang satu ujung belum naik. Tak nak lah, tu nampak macam dah lama ini pula. Itu. Kalau dia niat begitu kesombongan, jadi dosa. Sebab tu sebab mereka sekalian dalam keadaan harta ni, kalau keadaan harta ataupun yang kita miliki, kita kalau kita tidak mampu untuk berbahagi semua, jangan tunjuk kat orang. Kalau boleh lah. Tapi mana kalau kita ada kereta besar, mana kalau orang lalu nak pergi kerja, kalau kita boleh tumpangkan, tak apa gitu. Tapi kalau kita besar menyebabkan orang rasa sakit hati dengan kita, kita kena jaga juga. Atau juga, misalnya kata kalau kita emas, gelang banyak dah. Kita balik kampung. Adik-adik kita susah belaka. Kita tak boleh pakai gelang banyak-banyak. Begini je kat rumah. Buat dapur pun masak begitu. Cakap begitu. Tak boleh pasal apa? Pasal kalau gitu nak menunjuk. Ataupun kalau tidak nak menunjuk. Tapi banyak gelang dah nak masak begini. Nampak. Kelip-kelip. Berkelip-kelip nampak tu. Jadi, walaupun kita tidak niat menunjuk. Tapi bila orang tengok. Ipar dua kita tengok. Beras kita tengok. Banyak rumah dia. Dia rasa dia ni susah, rasa hina. Walaupun kita tu tidak bangga, kita kena jaga yang tu. Supaya dia orang tak jadi sakit jiwa. Sebab tu, sahabat Muslim, senali pesan, senali lah. Dikatakan, katalah bukan senali pun, tapi pesan ni baguslah. Kalau kita sihat, jangan cakap soal kesihatan depan orang sakit. Jangan cakap pasal sihat depan orang sakit. Kalau kita ada anak, jangan cakap soal gelagat anak kecil depan orang tak ada anak. Kalau kita kaya, jangan cakap soal harta depan orang miskin. Kalau kita banyak projek, jangan cakap tentang projek depan orang tak ada projek. Kalau apa saja. Tapi kalau sama, tak apa. Sama-sama kita nak bincang projek, awak projek kat mana gini, tak apa. Tapi kalau memang jenis tak ada projek, kita ajak bincang, itu menganyi namanya. Atau apa sajalah, tapi nak sebutnya sahabat sekalian. Yang ketiga ni dia ada kenderaan tapi menyebabkan dosa dengan sebab itu. Kalau kita niat menunjuk, itu tak boleh. Bukan saja kenderaan, apa saja. Wallahu a'lam. Sampai situ. Kemudian ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan keledai? Allah Taala tidak menemukan pun tentang hal tersebut kecuali ayat ini. Maksudnya apa? Maksudnya kuda itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada kenderaan. Keledai ke, himar ke, unta ke, apa ke. Kalau cara pemilikan macam tadi, macam pertama dan kedua, dia dapat pahala. Yang pertama lebih luas, yang kedua menutupi keperluan. Yang ketiga berdosa. Tak kira lah. Lepas tu bila ditanya, adakah keledai, maksudnya termasuk juga, maka Nabi sebut, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nabi sebut umum. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kenapa Nabi sebut khairan yarah dulu? Sebab kebaikan ni banyak. Syar sikit, kejahatan sikit. Orang nak buat baik banyak, nak buat jahat sikit. Susah nak buat jahat ni. Susah. Nak buat baik mudah, senang dan banyak. Jadi sebab tu Nabi sebut begitu. Nabi sebut tidaklah Allah Ta'ala menurunkan apapun tentang hal itu kecuali ayat yang tersendiri yang cukup luas. Maksudnya iaitu siapa buat baik tak kira lah. Himar ke, keledai ke, ataupun kalau dia ni boleh menjinakkan harimau. Menjinakkan harimau. Dan dia pun naik harimau ataupun dia sedekahkan wakalkan harimau untuk perang. Tengok. Lepas tu orang musuh tengok perang harimau, habis berkat lari, kuda pun lari tengok harimau. Kalau dia boleh jinak, silakan. Cuma Nabi sebut
Umumnya gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tak kiralah kuda ke apa benda ke. Itu kuda sekarang ni disebut. Tak kiralah apa-apa. Kereta ke apa ke. Bagian tolak ke apa saja. Apa saja. Nak wakafkan lori sampah. Pelik dia buat orang. Apa? Wakaf lori sampah. Apa? Untuk jaga kebersihan. Lepas tu gaji dia bar pula. Pergi buang sampah mana-mana. Boleh juga. Cuma kita biasanya umat Islam kita skop kita pada agama saja. Itu pun agama juga. Kebersihan kan agama. Sampah buang merata, apa busuk orang nak keluar pun tak nak pergi masjid pun susah, banyak sampah. Ada lagi sampah. Gitu. Cuma lebihnya orang buat pada agama. Kemudian yang seterusnya hadis Bukhari dari Adi secara marfu' ittaqun nar wala bi syiqqit tamrah walau bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma dan walaupun dengan ucapan yang baik. Dan sahabat yang mulakan sekalian, ini termasuk dalam perkara-perkara yang menunjukkan fama ya'mal mithqala dzarrah. Zarah itu ada ulama dalam kitab Al-Munir ini disebut zarah itu ialah debu yang hanya boleh dilihat di bawah sinar cahaya matahari. Kalau tak nampak tu maknanya bukan zarah. Mana kalau nampak tu zarah. Ada setengah orang mengatakan zarah itu ialah kalau kita tepuk tanam yang lekat di tangan kita yang kecil-kecil itulah zarah. Yang kecilnya mewakili yang banyak-banyak tu satu, itulah zarah. Mana sekecil itu kebaikan Allah kira. Maka sebab itulah Nabi sebut jauhilah daripada neraka walau bisyaqqit tamr, walaupun dengan separuh buah kurma, dan walaupun dengan hanya bercakap baik dengan kalimah thayyibah. Sebab tu sebab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak mampu bersedekah walaupun bisyaqqit tamr, walaupun dengan sebelah tamar, maka bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Minta maaf, saya pun tak mampu. Kalau saya mampu, insyaAllah saya beri. Dan kali kalau datang, kalau ada, saya beri insyaAllah. Itu dengan kata-kata yang baik. Ataupun kalau untuk memuji, dengan kata-kata yang baik. Atau apa saja. Dalam bentuk nasihat, orang minta pandangan. Berilah pandangan. Contoh. Ini contoh yang baru berlaku bagi tadi. Ada seorang Allah tak bersihat. Malam tadi dia mesej pukul 9 kita baca WhatsApp kadang-kadang nak tidur baru tengok lama-lama tengok pukul 12.30 baru tengok Masya Allah, lewat sangat. Kemudian pagi tadi mesej boleh telefon tak Ustaz? Silakan lah. Kemudian dia kata nak bincang sikit apa pendapat. Saya kata kalau nak bincang pendapat tak apalah, kita jumpa kat mana-mana. Kemudian saya kata boleh drive ke? Dia kata itu masalah saya ni Ustaz, saya tengah pening, dia sakit. Dia kata tak apa, saya pergi. Terima kasih Ustaz. Cara dia mengucapkan terima kasih. Bila kita pergi, 30-40% masalah saya hilang, dia kata Ustaz, bila datang. Apa maksudnya? Maksudnya kesudian itu. Maksudnya sahabat-sahabat Muslim, kalau sahabat minta nasihat, berilah nasihat, pandangan. Kalau sahabat dalam keadaan yang tidak stabil, tanyalah dulu. Kalau sahabat datang dengan muka sedih, jangan tunggu dia cerita, tanya dulu. Nampak macam sedih, ada apa? Anak akak saya telefon. Tahu dia dah beritahu dah. Gaduh sikit budak-budak gaduh. Kemudian saya telefon dia. Bunyi suara macam serak-serak, macam sesema. Kenapa ni? Sesema Abi. Sesema kan menangis, saya kata. Sesema kan menangis. Sesema lain ni baru lepas menangis. Gaduh ke? Gaduh. Kenapa gaduh? Gaduhnya pasal sikit je dia bawa anak pergi makan kat kedai. Masa suami dia makan, dia pegang anak. Kemudian masa suami dia makan, lelaki nak pegang anak macam mana sangat. Kuat lah, tapi dia tengok. Kemudian budak tu berjalan. Orang dalam kedai tu ambil dokon cium. Marah dia zaman-zaman Covid ni. Belum marah basah. Dia kita telefon tu. Dalam pukul 10 malam tu, telefon balik. Kat mana ni? Si suami dah dekat luar dah telefon. Kemudian
kat luar. Buat apa kat luar? Tak balik lagi ke? Pasal tadi suami dia keluar lah. Saya kata jangan balik rumah. Biar ada call tu. Nanti habis telefon. Kemudian dah lama saya telefon. Suami tak balik lagi. Belum balik. Pasal pula kata. Saya pun telefon suami dia pula. Kata kat mana ni? Kat luar. Tak balik lagi ke? Dah balik dah. Dah kat mana? Kedai makan. Buat apa? Keluar makan pula. Keluar makan pula laki bini. Tadi bergaduh. Cuma nak sebutnya saya mengatakan. Kalau orang minta nasihat. Beri dah. Kadang-kadang kita tak jumpa kunci lah. Orang tengah bergaduh, dia tak jumpa kunci. Wallahi. Percayalah, orang tengah bergaduh tak jumpa kunci. Saya tak ingat saya dah cerita tu. Saya dah cerita, saya cerita sekali lagi. Telefon, Ustaz, suami saya ni begini. Macam mana saya nak buat? Saya kata, macam mana saya nak buat? Bukan suami saya, suami awak. Dia senyap. Habis kita buat joke sikit. Saya kata, dah lama kahwin. Dalam bulan 5 baru ni. So, awak nak kahwin tak cerita dengan saya. Dah ada masalah, baru cerita dengan saya. Dia gitu gini. Panah barang semua gini. Sebelum ni tak nampak. Saya kata apa menyebabkan dia marah? Pagi tadi. Dia marah sebab saya kata, kami dah bergaduh malam tu. Bila nak pergi kerja tu, saya nak minta maaf lah. Tapi awak cakap apa? Saya kata, tak nak salam ke? Oh, dia marah-marah. Saya kata, kalau saya pun marah, awak cakap macam tu. Kalau macam awak tanya tak nak salam, itu maknanya dia tu isteri awak, suami. Awak kena kata, bang, saya nak salam, boleh tak? Begitu. Ya ke Ustaz? Lepas tu tak telefon sampai hari ni. Saya beranggapan mudah-mudahan selesai. Sebab saya kata kalau tak selesai, kita jumpa insya-Allah, kita bincang. Bawa dua mata, empat suami isteri, kita bincang. Saya rasa itu je. Mungkin nak salah dengan suami, kita katalah dah bergaduh suami isteri. Bila suami nak pergi kerja, janganlah isteri kata, nak salam ke bang? Samsing hanya ayah. Atau isteri kata, bang, nak salam boleh. Begitu keadaan dia. Kunci je. Kawan kita bergaduh, balik mesyuarat malam. Isteri pula ada kelang kabut dengan anak. Isteri kerja juga. Telefon, Syekh, keluar Syekh. Kenapa? Minum. Kau nak ajak minum, kau nak ajak bergaduh. Ajak orang minum, nak belanja memang bagus. Tapi cara ajak macam nak bergaduh. Keluarlah minum-minum dulu sekejap. Keluar, jumpa. Muka macam dogong, sedih. Kenapa? Kita balik malam-malam dulu. Kita mesyuarat. Bukan pergi mana. Dia malam-malam. Kita bagi dia. Kemudian, dia mau senyap. Minum sikit. Minggu ni berapa kali dia tak gosok baju. Dia gosok baju hari minggu, 5 helai. Seluar 5 helai, baju 5 helai. Minggu ni berapa kali dia tak masuk. Masuk. Macam Arish pasal betul macam tu. Dan minggu ni berapa kali dia berletih. Sekali ni. Saya kata, sekali ni nak tutup yang 5 kali yang dia dah gosok baju untuk 5 helai dan seluar 5 helai untuk 5 hari. Dan masak setiap hari. Boleh cover tak yang berletih sekali ni? Walaupun dia bersalah. Allahuakbar. Kadang-kadang kita penat saya tak terfikir. Minum air, balik. Kita balik. Tapi dia bayar makan. Boleh makan free. Tapi nak sebutnya kadang-kadang tengah marah, kita tak jumpa kunci. Sebab tu sahabat-sahabat, kita kena beri sedikit kata-kata atau pandang atau nasihat. Kalau diminta nasihat oleh sahabat-sahabat, ayat biasa je. Cuma tak jumpa kunci. Itu saja. Nah, jadi itu pun juga sedekah. Itu kata-kata kalimatul thayyibah. Kalimatul thayyibah. Macam gini lah. Kalau kita sendirilah, kita marah ke orang. Kita marah. Orang kata apa? Dah habis dah. Saya tak tahu kenapa awak marah kat saya. Saya tak rasa nak marah pun pada awak. Kita rasa macam mana? Kita bercakap macam penceramah. Macam Zakir Naik. Tak? Ceramah. Cakap. Awak pun. Kemudian dah habis dia dengar. Dia kata kat kita. Kita maaf, saya tak faham apa awak cakap. Dan saya tak tahu kenapa awak marah kat saya. Saya tak nak marah pun pada awak. Agak-agak kita muka letak di mana? Agak-agak. Dia tak tahu kita marah kat dia sebab apa. Kan malu. Dengan kata-kata yang sedikit itu, dia akan merubah. Dan banyak. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW cakap sikit tapi maksudnya dalam. Quran pun begitu juga. Orang-orang biasa, orang baik, orang yang itu dia bercakap je. Saya cakap banyak, minta maaf sebab saya bukan orang baik. Saya bercakap banyak. Kadang buat lawak gitu lah. Tapi kalau kita tengok orang lain, macam-macam buyang muka. Sekali lagi saya cadangkan, bacalah buku Tasawuf Modern. Saya dah baca 3 kali Tasawuf. Seronok. Dia punya bahasa dia, kata-kata dia,
Tak. Lepas tu dalam kan ada juga bahasa Minang. So, sebab tu saya rasa nak suka dengar lagu Minang, bukan nak dengar lagu, kita nak tahu bahasa dia tu. Adik. Adik tau sebab adik. Samo-samo. Rindu. Bahasa dia tu. Kadang-kadang kita nak menyelami maksud perkataan seseorang, kita kena tahu tak maksud sedikit bahasa dia tu. Macam orang Arab lah. Orang Arab dengar kita pantun. Kita meleleh haliu dengar pantun. Tepuk tangan. Dia tengok pasal dia tepuk tangan. Memang dia faham pantun kita. Lepas tu cuba dia baca syair. Kita tengok. Pening kita. Dia syair main tau. Dengan gaya orang lain dengar. Orang Arab dengar. Celik mata-mata. Kita tak faham sebab bahasa. So, sebab sekalian, bersedekahlah walau kalimatin thayyibah. Dan dalam sahih Muslim yang lain yang disebutkan dalam sahih Muslim, la takirna minal ma'ruf fi syai'an wala an tufghira min dawlika fi ina'il mustasqi wala an talqa akhaka wajhuka ilahi mumbasitu. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik walaupun sedikit dan walaupun hanya dengan menuangkan timbamu ke dalam bejana orang yang memerlukan air, dan walaupun dengan wajah berseri ketika bertemu dengan saudara. Ini nak ceritanya benda yang kecil, benda yang sangat kecil tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar. Ada dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi sebut ini cerita ulama, dia bukan hadis Nabi. Sahabat dia bermimpi, sahabat dia meninggal. Sahabat ni orang alim. Kemudian dalam mimpi tu dia tengok sahabat dia duduk dalam kawasan taman yang hijau. Dia tanya, kamu ni sebab apa kamu boleh duduk taman hijau ni? Kamu boleh masuk syurga ke? Kata dia, iyalah aku boleh masuk syurga. Walaupun dalam mimpi syurga belum dihisap, belum masuk lagi. Tapi orang baik orang ini dia duduk dalam burung yang sedang berterbang di syurga, dalam burung hijau sedang terbang di syurga. Lalu dia tanya, apa amalan yang buatkan boleh masuk syurga? Kata dia, aku ingatkan amalan aku sebab aku mengajar banyak, sebab dia orang alim. Aku ingatkan sebab aku buat karang kitab banyak. Tapi rupanya aku masuk syurga sebab aku pernah mengajarkan seorang hamba Allah Al-Fatihah. Sebab itu masuk syurga. Lepas tu sebab Imam Muslim, walaupun kecil, jangan dikira kecil. Kalau benda tu baik, buatlah. Sebab dia, di sisi Allah Ta'ala, dia kira bukan besar kecil, tapi dia kira kesungguhan itu. Sama juga kalau manusia. Bagi kita, RM1 ni kan, kecil lah. Tapi bagi orang yang nak beli roti, dia ada, katalah roti gardenia tu, RM3 kan. Dia ada RM2. Anak dia kat rumah tak makan. Tapi dia ada RM2. Dia nak beli roti gardenia. Kemudian kita bagi kat dia RM1. Roti tu RM2.8 ke RM3.8 sekarang tengok. RM2, katalah RM2.8. Kita bagi kat dia RM1. Bagi kita kecil, tapi bagi dia untuk mencukupkan beli roti gardenia untuk anak dia di rumah sangat besar bagi dia. Nah, pahala tu dikira bukan RM1 kita, tapi rasa besarnya orang yang mengharapkan RM1 sebab ada RM2 saja tak cukup nak beli roti gardenia, dan dia dapat RM1 dan dia rasa sangat. Hanya orang yang tahu saja, hanya mengalami saja akan rasa besarnya duit RM1. Kita tak akan rasa kalau kita tak tahu. Kita tak rasa. Sebab tu sahabat macam jangan meremehkan walaupun benda yang kecil. Kemudian dalam hadis Bukhari sebut, ya ma'syaran nisa'il mu'minat. Satu lagi wala antal akhaka wajhuka ilahi munbasitun. Dan walaupun dengan wajah berseri ketika bertemu dengan saudaramu. Ini banyak berlaku dalam kalangan kita lah. Kadang-kadang bergaduh dengan orang lain, lagi masa muka dengan orang lain tak. Muncul orang tengok, apa pula dia tu, rupanya bergaduh dengan orang lain. Tapi kita pula confused. Sahabat sekalian, tapi orang akan bertambah confused. Tak? Kalau orang tu gaduh, dia dimarah oleh orang, dia boleh senyum. Tu memang orang pening. Terutama sekali kalau dalam debat. Kalau berdebat. Cuba sampai tengok kalau orang berdebat. Pendebat yang baik. Dia akan senyum, dia akan tenang, tengok, dia cakap. Kadang-kadang padahal dia tak boleh jawab apa pun, tapi dia tengok, dia senyum. Menyebabkan memang tu hilang dia nak cakap lain. Yang betul ni aku ni rasa macam susah. Dah soalan aku begini kan. Dia boleh senyum.
Kadang jadi dia nak tanya lebih susah lagi, dia pun jam. Sebab apa? Sebab sebuah senyuman. Dan kata orang falsafah, senyum ketika uh, uh, menangis ketika sedih, dia akan memberikan 1000 jawapan kepada orang yang memandang. Tetapi senyum di kala kesusahan, dia akan memberikan 1000 persoalan untuk dijawab. 1000 persoalan. Pasal apa dia ni boleh senyum? Kau dia ni, dia susah, dia sedih, dia boleh senyum. Menimbulkan 1000 persoalan. Tapi kalau orang tu sedih, dia menangis, akan menimbulkan 1000 jawapan. Memang sedih. Sebab tu. Dia beza dia. Bezanya pada sebuah senyuman. Sebab tu Nabi sebut, berjumpalah dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Gitu ya. Sebab itulah sahabat-sahabat mulia, kalau sahabat kita datang muka sedih, sebelum dia meluahkan rasa, menceritakan masalah dia, kita tanya dulu. Itu lebih afdal daripada dia cerita dulu, kemudian kita tolong juga. Tapi lebih afdal kalau dia datang dengan muka sedih, kita tanya, lepas tu dia mengiyakan, kita tolong. Lagi baik. Lebih baik daripada dia cerita, kita tolong juga. Daripada dia datang, kita tanya sebab apa, dia pun cerita, kita pun tolong. Itu lebih baik. Itu ya. Wallahualam. Kemudian dalam hadis Bukhari juga sebut, ya ma'syaran nisa'il mu'minat, la takiranna jaratun li jaratiha walau firsan syatin. Wahai para wanita beriman, janganlah sekali-kali seorang tetangga meremehkan sesuatu untuk diberikan kepada tetangganya, walaupun sesuatu itu kaki domba ni, kaki, kita kata apa nama, kaki lembu lah, atau kaki sejenis lah, ni binatang, kaki yang boleh dimakan. Bahasa setengah orang, bagi setengah mungkin kaki itu tak ada makna, tapi bagi setengah ada nilai. Bagi orang, tambah lagi bagi orang miskin, nampak tu, walaupun kaki, berikanlah kepada orang, pada jiran. Kenapa? Kerana kita tak tahu nilai keperluan bagi setiap orang berbeza. Saya pernah tengok program Hitam Putih Indonesia. Sebab boleh tengok program Hitam Putih Indonesia. Allahuakbar. Dia dapat beg sekolah, tas, dia panggil tas sekolah. Menangis budak tu. Dapat beg sekolah. Kita beg sekolah. Saya 5 ada beg. Beg pergi kuliah, beg pergi sekolah, beg pergi musafir. Kita ada tas. Dia dapat satu, menangis. Program Hitam Putih. Waktu kita tak tahu, sebab itulah Nabi pesan, jangan memandang remeh pada setiap kebaikan yang kita buat. Kita tak tahu. Kalau lah kata benda tu remeh bagi dia, dia punya pasal lah. Tapi kalau benda tu tak remeh bagi dia, macam mana rasa? Macam kita tak tahu keperluan setiap orang. Okey, kemudian Nabilah, ruddus sa'il walau bizilfin muhratin. Berikanlah kepada peminta walaupun hanya kaki kambing atau kaki lembu yang terbakar. Berilah. Maksudnya bukan saja itulah, bukan maknanya benda tu kalau ini makna yang paling mudah dan Nabi contohkan, atau yang lain lebih kecil daripada ini pun berikanlah. Kita tak tahu apa dia keperluannya. Dan beri pula, kalau boleh kita beri itu beri mengikut keperluan. Kalau kita tahu, misalnya ada semalam orang bonda telefon, dia kata pasal adik kat kampung dia buat padi, tanam padi. Dia agak canggih sikit cara pandangan dia tu, jadi hasilnya agak banyak lah. So dia kata kawan dia cadangkan zakat padi tu beli beras, beli susu, beli gula, packing, pergi hantar rumah orang miskin. Saya kata itu tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab bukan semua orang nak makan beras, bukan semua orang nak makan Milo, bukan semua orang nak makan gula. Bagi duit lah. Untuk apa? Untuk keperluan yang berbeza. Ya tak? Sebab tu lebih sesuai kita beri sesuatu yang umum daripada kita beri yang khusus. Itu. Kalau tidak, sia dia hanya untuk kalau beras masuk akal. Padahal dia nak bayar yuran anak sekolah. Nak beli kasut sekolah ke apa, takkan nak jual beras tu kan. Sebab tu sahabat mengajar, kaedah bersedekah tu boleh dipelbagaikan dan melihat kepada
keperluan. Tapi walaupun kecil, berikanlah. Walaupun RM1, kalau itu kita mampu. Tapi jangan hanya sekadar beri senyuman. Tak. Tolong masjid lalu, tabung lalu senyum. Itu tolong. Okey, dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Aisyah berkata bahawa ia pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Dia berkata berapa banyak timbangan zarah yang terkandung di dalamnya. Anggur kan kecil. Dan Imam Ahmad mengatakan dari Auf bin Haris At-Tufail bahawa Bapak Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunubi, fa inna laha min Allah taliban." Wahai Aisyah, Bapak Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, kerana dosa-dosa itu memiliki tuntutan dari Allah. Hadis ini juga daripada An-Nasa'i dan juga daripada Ibnu Majah. Tengok nota kaki dia tu ada nota kaki. Sahabat Muslim, ini sebut bahagian dosa pula. Apapun keburukan, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan. Ada sababun nuzul ayat ni, disebutkan dalam kitab tafsir An-Nur ni. Antara sebabun nuzul ayat ni ada satu kelompok dia berkata antaranya Sina Abu Bakar dengan duduk dengan sahabat-sahabat, saya ringkaskan. Jadi ayat turun sebelum tu mereka menganggap kalau buat benda-benda kecil ni tidak berpahala, atau kalau buat dosa kecil tidak berdosa. Turunlah ayat ni. Tu ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Abu Bakar kata, begitukah? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Sebesar-besarnya atas kecil-kecilnya kebaikan dan keburukan akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sini sebutnya? Saya tengok. Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila turun ayat ni, turun ayat tentang soal zalah ni, maka sahabat-sahabat pun tidak memandang remeh kepada pahala-pahala yang kecil dan tidak memandang remeh juga kepada dosa-dosa kecil. Sebab tu sahabat Muslim, tentang ulama-ulama kita. Antara yang saya ingatlah, kalau Imam Hanafi, kalau dia orang kaya, dia kalau orang berhutang dengan dia tak lalu depan rumah orang yang berhutang dengan dia. Dia tak lalu. Sebab dia orang sadagar, dia tukar kain. Dia takkan lalu di hadapan rumah orang yang berhutang dengan dia. Sebab apa? Dia takut. Tuan rumah tadi tengok dia, jadi rasa macam tak sedap hati. Tak hutang ke? Tak nak. Kalau saya lalu 5 kali sehari nak pergi solat lalu. Assalamualaikum. Ingatkan, bukan minta ingat. Bukan gitu kot. Kita orang bukan orang baik sangat. Tapi kalau untuk ulama, kalau misalnya apa lagi di kalangan tabi'in, Imam Malik, masing-masing ada kelebihan masing. Bacalah banyak kafi ulama-ulama kita tentang bagaimana mereka menjaga sesuatu yang nampak kecil tetapi bagi dia adalah besar, kerana mengenakan hadis Nabi SAW, jangan pandai remeh walaupun benda tu kecil kebaikan, dan jangan pandai remeh benda tu kecil kalau ia adalah kejahatan. Anggaplah benda tu kalau asalkan berdosa, jauhkan. Dan kalau benda tu berpahala, buatlah walaupun kecil. Itulah. Kemudian Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Iyyakum wa muwaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'an hatta yuhlikna." Jauhilah dosa yang dianggap remeh, kerana dosa tersebut terkumpul pada seseorang maka dapat membinasakannya. Antaranya sahabat Muslim, antaranya dalam kitab Sahih yang tanda-tanda kiamat ni disebutkan tentang kitab amal ataupun lamaran-lamaran kita panggil pun surat-surat amalan yang akan dibentangkan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Muka surat 627, 633. Muka surat 633. Tengok di sini, tengok. Bagaimana amalan-amalan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun tak tinggal. Antaranya dalam surah Al-Kahfi. Disebut apa? Ayatnya panjang, saya kut sikit je. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni? Ma li hadzal kitab apa ni? Ataupun kita kata buku apa ni?
La yughadiru, dia tak tinggal sikit pun. Yang kecil atau besar, melainkan illa ahsa, melainkan ada semua. Ada semua. Wajadu ma'amilu hadira. Nah, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada tertulis. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sekali-kali tidak menzalimi orang. Apa saja. Itulah sahabat-sahabat yang memerlukan sekalian. Susah saya cakap. Tapi cakaplah, kita cakap jugalah. Saya sendirilah ni, saya sendiri tak. Misalnya dari segi sedekah. Kadang kita ada gaji dengan bulanan, apalagi zaman-zaman PKP sekarang ni tak. Kalau mampu lah, rasanya insya-Allah mampu. Kalau mampu, maka bersedekahlah. Saya Cikgu Zaikal tak ada dalam, tapi Cikgu Zaikal tengok sangat sangat kuat, gigih mengumpulkan dana. Kadang-kadang telefon mesej, Ustaz kalau free nak ikut saya tak begitu. Kita budak-budak kita tak ada ni Ustaz, kalau nama rajin dia. Walaupun kuh tapi semangat. Semangat dia gemuk walaupun badan dia kuh. Kalau dia ada pun saya kata begitu dia. Dia sebutnya sahabat Muslim, zaman-zaman ni kalau ada sedekah. Terlebih lagi kepada ibu bapa dan juga kepada adik-beradik. Terlebih lagi. Dan juga jiran sebelah menyebelah. Dan sahabat andai, rakan taulan. Tanpa kita menafikan dalam rumah kita. Tapi kalau sampai main rumah, sampai berbuang-buang, sampai membazir-bazir, itu dosa kita dalam rumah kita. Okey, saya nak pastikan anak isteri saya dulu, Ustaz. Tapi sampai membazir, itu tak boleh. Itu berdosa. Batu sahabat semua sekalian. Kecil mana pun. La yuradiru saghiratan wala kabiratan illa asal. Dan banyak lagi lah sini kalau saya nak sebut. Dalam surah Al-Hakim. Hadis surah Al-Hakim. Disebutkan catatan amal diserahkan kepada seorang hingga dia berfikir dia selamat. Namun kezaliman Bani Adam sentiasa mengikutinya hingga tidak ada kebaikan baginya. Dan dosa-dosa mereka ditambahkan padanya. Kalau kita menganggap dosa-dosa itu kecil. Dan banyak lagi lah yang lain-lain ni. Tentang dosa dan pahala yang akan dihitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit lagi, dan Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi dosa-dosa ini dengan suatu kaum yang singgah di sebuah tanah sepi. Lalu tiba saatnya bagi mereka untuk membuat makanan. Seorang lelaki dari mereka beranjak pergi dan kembali dengan membawa ranting pohon. Dan seorang lagi melakukan hal yang sama sampai mereka mengumpulkan setumpuk kayu besar. Mereka pun menyalakan api dan memasak apa mereka lemparkan ke dalam api tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya seperti itulah dosa. Dosa bukan kayu api. Kita buat dosa tu sikit, satu ranting. Kita buat dosa sikit, dua ranting. Maksudnya orang ni duduk di padang pasir, pasir-pasir yang sepi, kemudian katalah tak ada kayu. Makanan ada, tapi nak masak tak ada bahan. Okey, kita semua berpecah pergi cari kayu masing-masing. Cari. Ni bawa sikit, kemudian campur jadi banyak. Kemudian bila banyak, api tu mudah marak. Cucuk dinyalakan, maka masaklah makanan yang apa maksudnya? Maksudnya daripada kecil-kecil dosa tu, bila terlalu banyak tidak bertaubat, maka dia akan jadi unggu api yang besar untuk memasak makanan. Yang dimasak tu siapa? Walazimlah kita lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia masak tu bukan kita. Amin. Kita insya-Allah dalam syurga, mudah-mudahan dengan rahmat Allah SWT. Yang dimasak itulah maksudnya orang yang berdosa. Ada satu buku bagus. Tajuk dia perumpamaan dalam Al-Quran. Ya Allah telah terbukkan perumpamaan. Bagus. Kadang-kadang kita tak faham. Kenapa Allah bandingkan Al-Ankabut dalam Quran? Kabaitil Ankabut, rumah seperti rumah laba-laba. Kadang-kadang Allah Taala sebut sebagai bandingan dengan naml, dengan semut. Kenapa Allah sebut dengan lebah. Kenapa kadang Allah bandingkan dengan lembu? Kenapa Allah bandingkan dengan kita kata anjing? Ya. Apa maksud perbandingan? Sebab ada buku khusus perumpamaan dalam Quran. Kita nak faham itu pun Tuhan. Tapi sudah ada ulama baca semalam lah. Quran ini sampai kiamat pun dia tak akan kering.
dicedok-cedok, ditulis-tulis, dikaji-kaji, dibuat-buat oleh orang untuk mencari ilmu yang ada dalam. Dan yang terakhir sekali, kita beritahu sekarang ni, akhir sekali, demikianlah akhir tafsir surah Al-Zalzalah, hanya milik Allah lah segala puji dan anugerah. So sahabat Muslim, sebagai kesimpulan kita lihat daripada keseluruhan yang kita bincang ni dalam kitab Al-Munir ini disebut, antaranya disebut yang pertama, ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada perkara-perkara berikut. Di sini dikemukakan 6 kesimpulan. Yang pertama, antara tanda kiamat ialah berlakunya gempa bumi yang sangat dahsyat. Keluar dari perut bumi segala isi kandungnya yang terpendam dan mayat-mayat manusia. Dan para ulama berkata, ketika berlaku tiupan sekekala, kali pertama bumi bergegar lalu mengeluarkan segala khazanah yang terpendam. Dan apabila berlaku tiupan sekali kali kedua, bumi bergoncang lalu mengemburkan mayat-mayat yang kembali bernyawa dan bagaikan seorang ibu yang melahirkan anak yang hidup. Seolah-olah begitu, keluar dari perut bumi. Itu yang pertama, zalzalah. Yang kedua, kesimpulan pada surah ini keseluruhannya, tidak syak lagi suatu berlakunya gegaran bumi dan letusan gunung berapi, manusia menjadi takut, yang sangat takut. Kenapa bumi ini bergegar? Kenapa ia mengeluarkan segala isi kandungannya? Waktu saya kadang-kadang terfikir tak, bila kita mati, kita akan pindah ke alam barzah. Alam barzah ni macam mana? Sini alam barzah dekat ni. Manakala roh keluar, kita akan duduk alam barzah. Gitu je. Dia macam alam rahim dengan alam dunia. Alam rahim dengan dunia, dia jarak dia kulit perut ibu. Berapa tebal sangat perut ibu tu. Perut ibu, lepas tu ada tebuni. Lepas tu ada baby dalam tu. Perut luar, perut dalam, lepas tu ada dalam tebuni baby. Mana keluar, dia akan sudah ada alam rahim. Begitulah kita dengan alam barzah. Selalu dekat. Waktu mana kan mati je, kita akan berada di alam barzah. Alam yang lain daripada alam dunia. Yang ketiga, kesimpulannya dengan berlakunya gegaran dahsyat itu mendedahkan tentang kebaikan dan kejahatan yang dilakukan ke atas permukaannya. Menurut Abu Muslim Al-Asfahani, maksud bumi bertutur di sini, kita sebut malah kan, bumi kata apa bila manusia kata waqala al-insanu ma laha yaumidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka, maka bumi kata hari ini aku telah menceritakan dengan apa telah wahyukan kepadaku. Maksudnya apa tu? Maksudnya dalam ada ulama mengatakan bahasa tu bahasa hal ataupun kita panggil body language lah. Bahasa mana bumi bergegar itu isyarat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Ismail berkata maksud bumi bertutur sini ialah pada hari itu setiap orang akan mendapat kepastian bertentang balasan amalannya. Maksudnya begini juga. Mana kalau bumi itu bergegar, barulah teringat kepada surah Al-Zalzalah. Allah, kita dah belajar Al-Zalzalah. Orang makmum. Tok Imam selalu baca surah Al-Zalzalah. Rupanya inilah Zalzalah. Maksudnya itulah jawapannya. Dan bumi itu bergoncang, baru orang tahu. Ini rupanya jawapannya. Kan begitu kan? Orang kalau dah gagal baru tahu. Macam ni rupanya. Kalau aku belajar bagus-bagus dulu. Ada budak kita SML. Budak dekat Telenggong dulu. Rindu. Kenapa rindu? Ini nak belajar. Saya menyesal semalam pergi sekolah dulu. Saya kata, padam muka. Tapi saya katalah, belajar bukan saja di sekolah. Banyak tempat lagi boleh belajar. Sekolah salah satu tempat belajar. Cuma sebutnya, penyesalan itu bila dia dah tahu, itulah hakikatnya. Sebab tu sahabat Allah sekalian, kenapa kita tak mati lagi sekarang? Kenapa tak mati? Sebab kita belum jadi rama-rama. Kalau kita dah jadi rama-rama, kita akan keluar dari kepompong. Sebab tu kalau kepompong keluar awal, kalau kita panggil apa, ulat dalam kepompong tu keluar awal, maka dia akan mati. Maka maksudnya mati, amalannya belum cukup. Tapi bila dia keluar, kalau bagi rama-rama, kepompong dia keluar, dia boleh terbang, maknanya begitulah kita sepatutnya. Bebas dalam kepompong. Alam barzah ni ia alam rehat, alam bebas, alam seronok, alam happy. Tak ada dah solat. Sebab tu Nabi sebut rafiqul a'la, aku bersama teman-teman di tempat ini. Nabi nak berehat. Dan kesimpulan sebenarnya mereka perkara diceritakan oleh bumi itu berbagai aspek, sama ada amal-amal hamba Allah di atasnya, sebagaimana tersebut dalam hadis disebutkan, adakah kamu tahu apakah khabar yang akan diceritakan oleh bumi
Maka sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Allah dan Rasul memang mengetahui." Maka kata Nabi SAW, perkhabarannya ialah dengan ia menjadi saksi ke atas setiap perbuatan orang lelaki dan perempuan yang dilakukannya di atas persadarnya, memang di atas perut bumi. Dan bumi berkata pada hari sekian, dia telah melakukan ini pada hari sekian. Macam kita sebut semalam, bumi akan berkata begitu. Boleh aja juga berkata juga. Nah, itu sebab tu kata pandangan ulama berbagai. Ada memang kata memang bumi berkata, bumi bercakap dengan izin Allah SWT. Macam kita nantilah. Tangan bercakap, kaki bercakap. Mulut stop. Macam mana? Tunggu nanti. Kalau tak percaya. Gitu. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, iaitu orang yang melakukan amalan kebaikan dunia, sama ada kecil atau besar, dia dapat melihatnya dengan matanya. Atau Allah akan memperlihatkan kepadanya pada hari kiamat. Dan setiap orang yang melakukan kejahatan dunia walaupun sedikit manapun, dia akan dapat melihatnya di sisi Allah Taala. Manakala ni ada sikit pun, jangan orang kafir, sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, segala kebaikannya akan terhapus sebab kekufurannya. Tetapi kebaikan itu dibalas di dunia. Okay? Dan akan diletakkan semula kepadanya di hari akhirat nanti. Dan dia akan memperoleh hukuman terhadap kekufuran dan kejahatan yang dilakukannya. Ya begini ya sahabat. Orang kafir, dia kebaikannya Allah balas di dunia. Misalnya kalau dia baik, maka dia dibuat baik oleh orang. Itu maknanya balasan di dunia. Dia suka bersedekah, orang pun tak marah kat dia. Itu maknanya balasan baik di dunia. Ataupun kalau dia susah, ada orang bantu dia. Itu dia dapat kebaikan di dunia. Tapi di akhirat, kalau dia baik, dia tolong orang, dia sudah dapat kebaikan di dunia. Tapi orang Islam, kalau kita buat baik di dunia, kita tak dapat kebaikan dari orang lain, kita tak dapat pahala di sana. Tapi kalau kita buat baik di dunia, kita dapat orang buat baik pada kita, mana kita dapat dua keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Sebab tu sahabat sekalian, kerja-kerjalah buat baik. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kita berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbaik kepada Allah Taala, dengan cara kita memohon keampunan kepada Allah Taala, dan macam-macam cara sebenarnya buat baik. Seperti saya sebut tadi, buat baik banyak, mudah, buat jahat susah dan sedikit. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Yang baik itu Allah Taala dan maklumat saya serahkan kepada Cikgu Safiz insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian tentang surah Al-Zalzalah sambungannya. Banyak dalam akhir part 2 ni banyak kepada sedekah lah. Dan pencapaian dengan sedekah. Saya kutip quote Ustaz yang lepas, Ustaz kata redha tu adalah satu tingkat yang tinggi. So kita nak redha rezeki yang Allah bagi pada kita, kita nak bagi pada orang lain tu, kalau kita mampu lawan, maksudnya kita pun insya-Allah kita berada di tahap redha yang tinggi itulah yang Ustaz katakan. Insya-Allah. Yalah, tapi maksudnya saya pun dapat, saya bukan simpul lah, saya dapat apa yang saya dapat catat kat sini, kita jangan tangguh puji orang, kita jangan tangguh berdoa untuk orang, untuk diri kita jangan tangguh sedekah, kita jangan tangguh tolong orang, dan juga kita jangan tangguh taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya ialah kita kena paksa. Kalau kita tak paksa diri kita, kita tak boleh nak capai nak sedekah dengan segera. Kalau kita tangguh, mungkin kita akan lupa. Kemudian ni nak cari orang yang kita nak sedekah tu tak jumpa dah. Mungkin jadi setiap amal yang kita buat, kita kena bermula dengan paksa dulu. Ya Ustaz. Kalau kita tak paksa, maka kita akan tangguh dan kita tak, mungkin kita terus melupai dan kita tak buat langsung. Macam saya hari ni pun saya paksa diri saya untuk saya sharekan link, tapi saya rasa cikgu-cikgu lain yang ada dalam grup ni lagi hebat. Sebab dia ada pilihan, dia nak tekan link ke dia tak nak tekan. Kalau dia ada kerja lain, dia tak tekan link. Saya rasa lagi hebat cikgu-cikgu, sebab cikgu-cikgu lagi paksa diri cikgu untuk, sedangkan cikgu ada pilihan lain. Jadi cikgu tekan juga link tu. So, cikgu-cikgu yang ada dalam grup ni, dalam kuliah kita hari ni lagi sangat-sangat hebat. Itu sahajalah. Tak pandai cakap, tak pandai berkata-kata Ustaz. Itu je lah yang. Dan lain kali kalau saya ada keuzuran, boleh dah ganti.